Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Nama saya Ahmad bin Syamsuddin. Saya pelajar tahun pertama Fakulti Pengurusan Perniagaan Pengurusan Operasi. Jadi pada hari ini saya akan bincangkan mengenai satu topik, iaitu konsep syaitan bagi tamadun Mesir Purba, dan pada pembincangan ini saya akan fokuskan kepada syaitan yang bernama Anubis. Okey. Tamadun Mesir Purba terkenal dengan pelbagai kisah mitologi dan pada zaman tersebut, seperti kita tahu, banyak mitos-mitos yang kita dengar mengenai Tamadun Mesir Purba, namun kita tidak tahu dengan lebih dalam mengenai mitos-mitos tersebut. Jadi dalam kajian saya ini, saya akan menguraikan sedikit mengenai syaitan pada zaman Mesir Purba, dan saya akan lebih mengkhususkan dengan dewa kematian, iaitu Anubis. Siapa dewa kematian ini, apa tugas dia, dan matlamatnya, dan pelbagai lagi. Okey, baik. Konsep syaitan bagi tamadun Mesir Purba. Dunia ini dihuni oleh 6 makhluk luar biasa bagi tamadun Mesir Purba. Mereka percaya kehidupan mereka sebenarnya dipengaruhi oleh makhluk gaib ini. Antara makhluk gaib yang terdapat dalam kategori 6 makhluk luar biasa itu adalah demon. Demon ini adalah syaitan, dan mereka menganggap syaitan ini memainkan peranan penting dalam kehidupan mereka. Demon ini terbagi kepada dua, iaitu penjaga dan pengembara. Namun dalam tugas saya ini, saya akan memfokuskan kepada syaitan yang menjaga alam kematian yang dikenali dengan nama Anubis. Asal-usul Anubis. Terdapat dua kisah mengenai asal-usul dewa kematian ini. Okey, kisah yang pertama adalah ayah Anubis ialah Amon-Ra dan ibunya adalah Hesat. Hasil perkahwinan kedua dewa ini, maka terlahirlah Anubis. Kisah yang kedua pula dikatakan ayah Anubis adalah Set dan ibunya adalah Nephthys. Demi menjaga keselamatan Anubis, ibunya telah menyembunyikan Anubis di Sungai Nil. Kenapa? Mesti ada kisah tertentu kan? Sebab dah lahirkan anak, tapi kenapa nak kena sembunyikan anak tu? Sedangkan mereka ni dewa. Okey, kisahnya begini. Nephthys ni sebenarnya adalah isteri kepada Osiris, dan Set adalah adik kepada Osiris. Nephthys mempunyai minat terhadap Set dan ingin menggoda Set. Lalu pada satu hari nak jadikan cerita, Nephthys ni telah bertukar rupa kepada Isis, yang ini adalah isteri kepada Set, dan memperdayakan Set sehingga mereka telah tidur bersama. Disebabkan oleh perkara ini, terlahirlah Anubis. Dan kenapa nak sembunyikan Anubis? Perkara ini, Hela ini telah sampai ke telinga Osiris, dan Osiris berasa sangat berang dan ingin membunuh Anubis sebaik saja Anubis lahir. Oleh sebab itu, Nephthys telah mengambil keputusan untuk menyembunyikan Anubis di Sungai Nil. Dan selepas disembunyikan, Anubis telah dijumpai oleh Isis, isteri kepada Set, dan telah dijaga oleh Isis sehingga besar. Begitulah kisah yang kedua, mengenai asal-usul Anubis. Okey, jadi selepas kita kenal asal-usul Anubis ni, kita terus pergi kepada isi yang seterusnya. Isi yang seterusnya adalah ciri-ciri Anubis. Setiap dewa pasti mempunyai ciri-ciri mereka sendiri. Setiap makhluk pasti mempunyai ciri-ciri mereka sendiri. Macam kita manusia berkepala, berbadan, bertangan, berkaki. Dan hatta walaupun malaikat, ciri-cirinya bersayap. Dan dewa Anubis ini juga mempunyai ciri-cirinya yang tersendiri. Okey, ciri yang terkenal buat Anubis ialah Anubis adalah seorang manusia tapi berkepala serigala. Pelik kan? Tapi biasalah tu. Benda mitologi ni memang biasanya luar jangkauan pemikiran kita. Anubis, dikatakan Anubis mempunyai kepala yang hitam. Dan kenapa berkepala hitam? Kenapa tak kuning, tak hijau? Kalau hijau nampak macam tai. Jadi hitam ni sebenarnya digambarkan sebagai lambang mayat yang membusuk. Sebab tu kepala Anubis berwarna hitam sebagai lambang kematian. Okey, jadi seterusnya kita bergerak pada slide yang seterusnya.
Okey, jadi kita pergi pada tugas Anubis. Okey, berikut yang tertera di dalam slide ini adalah tiga seorang dewa kematian. Okey, tugas yang pertama adalah pelindung kawasan pemakaman. Anubis ditugaskan untuk melindungi kawasan pemakaman tapi bukan semua kawasan pemakaman. Hanya kawasan pemakaman pembesar pada tamadun Mesir Purba. Kerana apa? Kawasan pembesar ni seringkali lah macam kita tengok sekarang. Kalau orang yang mulia, kemungkinan kubur mereka tu diceroboh tu amatlah tinggi. Begitu juga pada zaman tersebut. Seterusnya kedua adalah bertanggungjawab bagi mengawet mayat. Mayat pada zaman tamadun Mesir Purba akan diawet dan bahan-bahan tersebut masih lagi dikaji sehingga kini kerana mayat yang diawet pada zaman tamadun Mesir Purba amatlah cantik apabila ditemukan walaupun telah meninggal beribu-ribu tahun yang lepas. Yang ketiga adalah menimbang jiwa di alam kematian. Okey, Anubis ditugaskan untuk menimbang jiwa di alam kematian bagi menentukan hala tuju roh itu selepas kematian. Okey, seterusnya kita pergi pada slide yang seterusnya setelah kita mengenal tugas-tugas Anubis. Slide yang seterusnya okey, baik. Kepercayaan kepada dewa kematian. Kepercayaan tamadun Mesir Purba terhadap Anubis ini amatlah tinggi. Kerana apa? Kerana berdasarkan berbagai bukti. Ketika berlakunya ritual pemakaman, orang yang menguruskan mayat akan memakai topeng seakan-akan Anubis. Jadi ini menunjukkan mereka percaya bahawa Anubis itu wujud dan mereka mahu meniru cara Anubis menguruskan mayat. Dan kedua, tamadun Mesir Purba amat menghormati mayat kerana dikhawatiri hubungan mereka dengan dewa kematian ini akan terjejas jika tidak diuruskan dengan baik. Kerana apa? Kerana seorang dewa ini pasti boleh mengenal pasti apa yang mereka lakukan pada hidup mereka. Jadi kalau Anubis mendapati mereka ini adalah orang yang tidak menghormati mayat, maka dikhawatiri akan menimbulkan kemarahan dan kehidupan mereka di alam kematian adalah tidak baik. Kematian. Setiap dewa pasti mempunyai matlamat mereka yang tersendiri. Okey, berikut yang saya paparkan ini adalah 3 matlamat dewa Anubis. Menghalang kawasan pemakaman daripada terceroboh, memastikan mayat sentiasa dalam keadaan baik, dan ketiga, menentukan hala tuju roh di alam kematian. Menghalang kawasan pemakaman daripada diceroboh, seperti yang saya katakan, tempat pemakaman dijaga oleh Anubis bukanlah semua pemakaman, tapi Anubis hanya menjaga pemakaman di kawasan pembesar dan raja-raja pada ketika itu daripada diceroboh oleh rakyat biasa. Dan kedua, memastikan keadaan mayat sentiasa dalam keadaan baik, dan perkara ini ditujukan kepada tujuan mengapa semua mayat itu diawet. Ketiga, menentukan hala tuju roh di alam kematian. Seperti orang Islam, kita punya hala tuju di alam selepas mati ditentukan oleh Al-Mizan. Tapi orang Mesir, orang tamadun Mesir Purba juga ada mizan mereka sendiri, tapi bezanya orang Islam mizan kita diukur dengan timbangan dosa dan pahala. Tapi peliknya tamadun Mesir Purba ni, mereka tentukan hala tuju diorang ni dengan menimbang jiwa. Menimbang jiwa normal lah, menimbang kebaikan orang tu dan ditimbang dengan satu bulu. Pelik kan? Tapi itulah kisahnya. Okey, baik. Jadi setelah kita mengetahui matlamat Anubis, kita terus pergi pada isi yang seterusnya. Isi yang seterusnya adalah gambaran Anubis di dalam bentuk seni. Minta maaf. Okey, jadi seperti kita tahu, telah banyak ukiran yang telah kita jumpa bagi tamadun Mesir Purba. Dan ukiran mengenai Anubis juga dijumpai. Dan kebanyakan ukiran mengenai Anubis adalah untuk menggambarkan tugas-tugas Anubis. Dalam lakaran tersebut juga, kita dapat mengenal pasti rupa paras Anubis. Dan lihat pada slide yang saya tunjukkan, nampak rupa parasnya. Badan manusia, tapi badannya sedap lah bagi saya. Sedap badan, cantik badan Anubis ni. Dari malang berkepala serigala. Nasib tak ada colour je. Kalau ada colour, mau dihitamkan tu kepalanya. Okey, baik. Jadi terus kita pergi pada isi yang terakhir, iaitu sebentar ya.
Anubis dan Osiris. Okey, Anubis dan Osiris dikatakan kedua-dua dewa ini mempunyai perkaitan yang amat rapat. Anubis telah digantikan oleh Osiris sebagai dewa kematian. Namun begitu, Osiris digantikan sebagai dewa kematian selepas dia dibunuh oleh Set. Dan di alam kematian, dia telah diangkat sebagai dewa kematian yang baru yang menggantikan Anubis. Okey, jadi telah habis kita dengan isi-isi kita. Jadi kita terus pergi pada slide yang terakhir, iaitu kesimpulan dan cadangan. Kesimpulannya, kita dapat simpulkan berdasarkan kajian ini bahawa tamadun Mesir Purba menganggap syaitan sebagai pelindung mereka. Kita dapat mengetahui dengan lebih jelas siapakah Anubis dan peranannya bagi tamadun Mesir Purba. Okey, kesimpulan yang pertama. Syaitan yang kita anggap pada kita ini adalah sangat berbeza dengan pandangan tamadun Mesir Purba. Bagi kita, syaitan ini adalah makhluk yang ganas, makhluk yang jahat, makhluk yang selalu membuat kerosakan. Tapi bagi tamadun Mesir Purba, syaitan ini adalah sebagai pelindung mereka dan sangat memainkan peranan penting dalam aktiviti seharian mereka. Yang kedua, kita dapat mengenal lebih jelas siapakah Anubis dan peranannya bagi tamadun Mesir Purba. Okey, Anubis ini kesimpulannya, Anubis adalah seorang dewa kematian dan peranannya bagi tamadun Mesir Purba adalah untuk memandu roh di alam kematian. Dan cadangan bagi kajian ini adalah kajian terhadap Anubis ini perlu dilakukan dengan lebih teliti bagi mendapatkan siaran yang tepat dan meyakinkan. Kerana apabila saya melakukan kajian ini, saya dapat terdapat percanggahan maklumat dan fakta. Kerana seorang penulis mengatakan sebegini dan seorang lagi penulis mengatakan sebegini. Jadi di situ kita tak dapat bukti dan maklumat yang sahih mengenai dewa kematian ini. Dan jadi itu saja pada saya, dan kalau ada apa-apa soalan boleh tinggalkan di ruangan komen di bawah. Sekian daripada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.